Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Fazlina binti Razali, akan membincangkan tentang topik 9 persiapan rohani menurut Imam Nawawi. Pertama, kita akan membincangkan tentang tasih niat. Kedua, bertaubat. Ketiga, mendapat keredaan ibu dan bapa. Keempat, menyediakan bekalan yang halal. Kelima, melangsaikan hutang. Keenam, mencari teman seperjalanan. Ketujuh, menyediakan bekalan yang melebihi keperluan. Kelapan, menyediakan wasiat. Dan kesembilan, amalan zikir dan doa yang diriwayatkan oleh para nabi dan salafus salih. Berdasarkan topik yang pertama tadi, berbalik kepada tasih niat. Tasih itu sendiri bermaksud membetulkan. Pastikan tujuan kita ke sana, iaitu ke Tanah Suci Mekah, adalah hanya untuk Allah. Pertama, kerana kita ingin menjunjung akan perintah Allah, diseru umat-umatnya untuk datang ke Tanah Suci Mekah. Kedua, untuk mencari ketaatan dan keredaan kepada Allah. Seterusnya, tentang taubat. Walaupun kita tahu ibadat umrah itu sendiri menghapuskan dosa, tetapi kita perlu bertaubat kepada Allah sebelum menunaikan umrah. Sesungguhnya hukum bertaubat ini adalah wajib. Jenis-jenis dosa yang memerlukan taubat terbahagi kepada dua. Yang pertama, meninggalkan suruhan Allah, iaitu solat. Yang kedua, membuat larangan Allah seperti maksiat, tidak menutup aurat dan pergaulan bebas. Bagaimana cara untuk bertaubat? Kita boleh melakukan sunat taubat dan meminta ampun daripada Allah dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, ada rasa kesal kerana telah meninggalkan suruhan Allah dan juga melanggar larangan. Dan ketiga, kita perlu berazam agar tidak berlaku lagi apa yang larangan Allah. Topik ketiga yang adalah redha ibu dan bapa. Adalah berdosa besar jika seseorang itu tidak mendapat redha ibu dan bapa dalam apa jua perkara yang dilakukan, terutama sekali melakukan haji dan umrah. Terdapat 5 kategori yang digolongkan sebagai ibu dan bapa. Pertama, ibu dan bapa kandung. Kedua, ibu dan bapa tiri. Ketiga, ibu dan bapa mentua. Keempat, ibu dan bapa angkat. Kelima, ibu dan bapa susuan. Apa itu redha? Redha sebenarnya lebih kepada memenuhi hak ibu dan bapa itu sendiri. Berbakti kepada mereka, reka akan keperluan ibu dan bapa. Senangkan hati mereka dan menjaga maruah mereka. Bagi ibu bapa yang telah tiada, maka kita harus mengunjungi pusara mereka. Topik yang keempat seterusnya tentang bekalan halal. Kita menunaikan haji dan umrah memerlukan bekalan yang halal. Sesungguhnya terdapat hadis Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah itu baik dan bersih. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik dan bersih. Maka wajib seseorang itu menggunakan wang yang halal untuk menunaikan haji dan umrah. Seterusnya, tentang menyelesaikan hutang. Terdapat 2 kategori hutang. Yang pertama, hutang untuk tunaikan umrah, dan yang kedua, hutang dengan orang. Di mana hutang dengan orang itu, kita perlu mendahulukan hutang untuk menunaikan umrah. Hutang yang pertama yang haruskan dengan syarat. Yang pertama iaitu mampu bayar semula hutang tersebut. Yang kedua, pinjaman Islamik di mana tiada unsur-unsur riba. Dan yang ketiga, pinjaman itu hanya bertujuan untuk umrah sahaja dan bukan tujuan yang lain. Seterusnya, topik nombor 6, kita perlu mencari teman seperjalanan. Mengapa teman seperjalanan? Tujuan kita mencari teman seperjalanan ini kerana kita dapat sama tolong-menolong di dalam memenuhi kebaikan dan juga ketakwaan. Topik yang ketujuh, menyediakan bekalan yang melebihi daripada keperluan. Di Tanah Suci Mekah adalah mudah untuk kita mencari pahala. Salah satu daripadanya adalah tuntutan berinfak ataupun bersedekah. Ruang bersedekah akan menjadi sempit ataupun kurang sekiranya kita hanya membawa bekalan yang cukup-cukup. Persiapan yang ke-8, menyediakan wasiat. Persiapan wasiat harus disediakan sebelum kita menunaikan haji dan umrah. Di mana persiapan bertulis sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum. Wasiat ini disediakan untuk waris yang tidak ada nama di dalam faraid,
Tetapi bagi waris yang ada di dalam faraid tidaklah menjadi masalah untuk mereka. Malahan pelaksanaan hibah, wakaf dan zakat boleh diuruskan dengan lebih awal sekiranya wasiat tersebut telah disediakan. Persiapan yang terakhir, amalan zikir dan doa sepanjang perjalanan yang diriwayatkan oleh para nabi dan salafus soleh. Imam Nawawi berpesan kepada para jemaah haji dan umrah untuk mengamalkan zikir dan doa sepanjang perjalanan. Amalan dan fazilat kita insya-Allah akan bertambah baik kerana mengamalkan amalan-amalan ini. Sesungguhnya amalan ini tidak dapat diamalkan sekiranya kita tidak mula belajar dan jadikan amalan di dalam kehidupan kita seharian di tanah air sebelum menunaikan haji dan umrah itu sendiri. Sekian sahajalah penerangan saya tentang 9 persiapan rohani berdasarkan Imam Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.